untuk adakan session hari ini begini sebab kami rasakan kita mulakan dengan basic dululah, sebab tu macam lebih kepada close sharing session lah macam tu. So lepas ni mungkin kita boleh sambung tema yang sama tapi dengan tajuk yang lebih masak, lebih matang. So kita boleh panggil audience yang lebih diverse dan panelis yang lebih diverse dan audience pun akan lebih mencapai, so that diskusi tu kita betul-betul membumikan di tengah-tengah masyarakat. Okay, sebelum tu saya nak kenalkan sedikitlah background panelis yang macam semua orang tengok dalam poster tu. Pertama, panelis pertama saudari Izzah Fadil yang duduk kat Ipoh, dekat rumah kan Izzah kan? Betul. Kat rumah. Izzah merupakan seorang ketua siswi Harmoni IUM sekarang, tenure yang baru, tahun 3 dan mengambil jurusan sosiologi dan antropologi. Izzah cakap selalu orang salah ingat dia IFK, so dia sosiologi ya. Dan panelis yang kedua adalah saudari Ilham Husna, aktivis JKHW dan juga tahun 4 di Ahmad Ibrahim College of Law. Husna dekat UIA kan sekarang ni? Internet okey? Okey, insyaAllah. Okay, so untuk tajuk hari ini, saya tahu ramai sebenarnya yang tertanya-tanya kenapa kita kena bincangkan tajuk ni. Sebab nak cakap baru pun taklah baru, tapi kita cuba untuk mainstreamkan tajuk pemberdayaan perempuan dan juga siswi ni. Sebab ada yang rasa seolah-olah yang tak ada urgensi, tak ada keperluan macam usaha-usaha aktivisme yang lain. Contohnya macam alam sekitar ke, kesihatan ke. Maksudnya kalau kita boleh bagi analogi, kalau kita letakkan dalam carta-carta usaha aktivisme tu, mungkin sesetengah orang dia akan letak usaha pemberdayaan perempuan ataupun mahasiswi ni paling bawah, 10 ke bawah ke, 20 ke bawah ke. So ada orang pandang macam tidak begitu mendesak lah. Tapi bagi saya personally, dan kamilah terutamanya dalam JKHW, kami rasa usaha ni penting sebab dia macam sama penting dengan usaha aktivisme yang lain. Sebab at the end of the day, usaha pemberdayaan siswi ni juga adalah salah satu usaha, macam mana kita nak cakap, menaikkan kemuliaan dan potensi seorang manusia lah, macam tu. So sebab tu kami bawa topik ni untuk kita sama-sama bincang dan sama-sama kita berhalusi lagi. Okay. Untuk format forum ni akan berjalan sampai macam dalam poster tu, sampai 10.30. So kita ada 4 soalan untuk kedua-dua panelis. Selesai je semua soalan, kita akan buka sesi diskusi lah. Saya tak nak cakap dia sesi soal jawab sebab tak semestinya soal jawab. Mungkin participants dalam ni pun ada buah fikiran masing-masing yang kita boleh sama-sama discuss, dan perbincangan tu lebih kepada dua hala lah. Okay. Dan kalau boleh di hujung sesi nanti semua akan, kalau boleh lah, semua buka kamera dan kita ada sesi bergambar sikit. Saya buat disclaimer awal so that sama kita, macam ni kita boleh ready. Okay, untuk soalan yang pertama, soalan ni untuk kedua-dua panelis, tapi kita mulakan dengan Izzah dulu lah. Okay, soalan yang pertama adalah apa yang Izzah dan Husna faham tentang usaha pemberdayaan wanita, dan mungkin dalam konteks kita sekarang ni usaha pemberdayaan siswi. Okay, mungkin boleh mula dengan Izzah dulu, kemudian terus kepada Izzah. Okey, dengar ke? Dengar? Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi nama Izzah. Sangat berbesar hati untuk terima kehadiran semua. Ada yang nampak dari bukan Harmoni UIA juga ada, yang daripada universiti lain pun ada. So ahlan wa sahlan diucapkan untuk semua. Ini caffeinated siri pertama untuk semester kali ni. So kita mula dengan soalan yang bagi saya penting lah, dan as I myself study sociology, I think that on gender education ni kita selalu bincangkan lah dalam course saya sendiri. So
Untuk Izzah secara personal, apa yang saya faham tentang pemberdayaan ataupun pemerkasaan ataupun empowerment women ini adalah bagaimana kita mewujudkan apa-apa sahaja usaha untuk kita improve women's access to a better life, terutamanya basic needs itu sendiri seperti pendidikan, kesihatan, pekerjaan dan sebagainya. Dan bagaimana kita boleh lihat gender stratification yang berlaku tidak adil itu memberi kesan yang banyaklah kepada masyarakat kita hari ini. Banyak layers yang kita perlu perhalusi dan perlu perhatikan, sebab bagi saya what is happening in today's world is very much, dia dah macam sebati, kita jadi satu unconscious thoughts that we have tentang wanita, dan perkara ini it's a long way to go dalam usaha kita nak memperkasakan wanita. Tetapi kita percaya yang usaha-usaha kecil seperti juga hari ini Catholic, moga-moga dengan usaha-usaha macam ni yang akan lebih menekankan pada orang ramai bahawa kita nak mainstreamkan perbincangan tentang empowering women. Dan kalau hari ini kita cakap tentang pemberdayaan siswi, personally I would say pemberdayaan siswi ni berlaku dalam pelbagai cara dan juga layers juga. Tapi yang boleh saya sebutkan adalah bagaimana kita melibatkan siswi dalam policy making ataupun decision making dalam sistem tu sendiri, and how we actually involve female students, sisters, untuk bersama-sama dalam membincangkan tentang pemerkasaan siswi dan memelihara hak-hak siswi sendiri. I remember semasa kalau di UIA, saya pun masih ingat UIA setelah kita sangat lama tak balik UIA. Untuk konteks UIA adalah banyak program yang dilakukan di center ataupun di masjid, kita panggil center, dan sisters yang beraktivism ni selalunya akan meeting di center, kemudian mereka akan kena balik mahalah lah kan, kena balik ke bilik masing-masing dalam keadaan facilities di UIA itu sangat menakutkan dan sangat merisaukan. Bagaimana mereka nak balik dengan jalan kaki, kita semua jalan kaki di UIA kan. Jadi itu adalah satu konteks yang kita perlu fikirkan, bagaimana sebenarnya kita create sistem yang memberi kesan kepada kita sendiri, bagaimana facilities itu sangat berbahaya lah untuk siswi di UIA, banyak kes lecture dan sebagainya. Jadi kita risaukan perkara-perkara sebegini. Jadi usaha-usaha untuk memperdayakan siswi ataupun memperkasakan siswi berlaku dalam banyak cara dan layers, and I think that masing-masing juga ada definisi yang berbeza dan kefahaman yang berbeza, tapi as long as kita melibatkan siswi dalam policy making, dalam pembuatan keputusan dan tidak mengabaikan hak-hak siswi yang ada, I think that will be very much pemberdayaan itu sendirilah. And kalau saya boleh tambah sedikit, yang menariknya di UIA kita boleh nampak pattern ataupun siswi terlibat dalam students activism tu sangat semakin, orang kata semakin macam expanding very well. Contohnya ada KJ dalam ni, KJ is a friend of mine, Presiden Mawasan baru-baru ni, ataupun RKH sendiri, presidennya seorang sister, Anis Fariha. Jadi jadi bagaimana sebenarnya perkara ni, I think we are slowly progressing towards empowering siswi ataupun empowering women, tetapi perlukan banyak lagi usaha lah. And for this slot, for this soalan, I think that will be my answer. Apa-apa sahaja usaha yang memperkasakan siswi, memberikan kemudahan untuk siswi akses kepada hal-hal yang sepatutnya jadi basic necessities, that will be a pemberdayaan ataupun pemerkasaan. Okay. Betul setuju dengan Izzah, especially part facility lah, so that facility ni banyak membantu dari segi dia some sort of encouraging dan motivating, dan lebih macam ni, semakin baik facility tu semakin baiklah aktivism siswi tu. So untuk Husna, mungkin Husna ada perspektif lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna. Okay, so bila kita berbincang tentang pemberdayaan wanita ataupun women empowerment juga, susah sebenarnya untuk kita cari the exact definition, sebab memang kita tak pernah ada exact definition of how women empowerment works, sebab setiap definition akan sentiasa berubah-ubah based on gerakan ataupun based on persatuan tu sendiri. So macam sekarang kita boleh nampak, okay, if satu gerakan tu diorang punya main goal adalah untuk mencapai equality, so for them women empowerment would mean that women will feel empowered once diorang dah achieve equality. So that's why kita semua
akan berbalik kepada kita punya goal and juga aim. So there is really no exact definition of how women empowerment works. But generally, apa yang kita boleh nampak pasal women empowerment is when, sama juga apa Iza cakap, is when we support women in whatever they do. If they need support in every aspect possible. Contohnya macam if they need support to increase the number of women representative dalam parlimen ke apa, kita support. If they adalah victim kepada any domestic violence, kita akan support them, give them support, teach them, educate them apa hak diorang and what they should do and give them advices. So ni adalah general perspective of how women empowerment works. We give them what they need and we help them. Tapi dari segi women empowerment, dari segi mahasiswi sendiri, contohnya macam UIAM sendiri, betul juga kata Izzah, macam kita dah ada beberapa siswi yang menjadi ketua, tetapi sekalipun begitu banyak lagi benda yang kita perlu untuk buat untuk sama-sama naikkan potential siswi ni. Contoh mudah yang saya boleh bagi dari sudut discussion tentang siswi adalah bila mana bercakap tentang period pain yang lecturer susah untuk terima, padahal itu memang benda yang betul. And selain daripada tu, kita juga cakap pasal harassment yang baru ni hot dekat IIM online kan, pasal being catcall. And ini semua benda yang mungkin picisan, tetapi benda picisan ni sebenarnya yang perlu untuk dikata pada awalnya. Kita dah ada women representative dari segi society base, tapi benda-benda kecil macam ni kita masih lagi gagal untuk faham how to actually support the women. So dalam benda-benda macam ni lah adalah benda yang kita perlu untuk fokuskan, that we need to fight for if we are really into the idea of women empowerment. So per saya itu je lah di sini. Okay, basically Husna dengan sekejap, kenapa macam tak ni kan, lag kan? Just to check my internet. Okay. Basically Husna dengan Iza bersetuju on the point that memang ada progress dan memang ada, kita kata yes, progress lah tentang empowerment tu. Maksudnya tak adalah dari zero, maksudnya tak adalah teruk sangat stage tu, tapi still kita perlukan effort-effort yang sustainable, effort yang berlangsungan, so that progress tu tak stagnan dan dia sentiasa di-improvise. Okay, so bab period pain ni pun actually saya pun pernah ada personal experience, sebab saya tanya lecturer tu masa satu lecture tu saya tak dapat attend. So saya cakap dengan lecturer, kalau tak dapat MC macam mana, sebab of course lah, logically speaking pun kalau kita dah in period pain, macam mana kita nak pergi ke klinik yang jauh unless ada transport lah. So lecturer tu cakap tak boleh, dia memang kira absent macam tu. So benda-benda yang macam ni kita nak bawakan suara ke peringkat policy making so that it benefits us, macam tu. Dan of course akan ada discussion on orang akan abuse the leave tu kan nanti, tapi tu that's another discussion. First thing first, kita kena make sure benda tu berjalan dan ada dulu, macam tu lah. Okay, untuk second question, okay, berbalik kepada Izzah. Ni soalan yang spesifik lah untuk Izzah. So sepanjang Izzah ada dekat kampus, kat UIA, Izzah rasa ada tak usaha dan inisiatif empowerment of siswi, pemberdayaan siswi tu? Dan selaku ketua siswi, Izzah baru naik sebagai ketua siswi Harmoni, macam mana Izzah sebagai ketua siswi nampak macam mana inisiatif ni sepatutnya berjalan tentang usaha-usaha empowerment of siswi ni? Right. Okay, I think that baru macam setahun tiga kan, so macam pengalaman tu sedikit di UIA, tetapi apa yang saya semasa saya berada di UIA, usaha untuk memainstreamkan, mengetengahkan isu ini ataupun usaha untuk memberdayakan siswi tu ada, I would say memang ada, seperti mana yang kita sebut tadi ada, tetapi I think that the trend atau pattern itu agak stagnan atau agak
bersifat banyaknya one off dan dia tidak grow, dia tidak expand to a bigger discussion ataupun to a bigger platform lah. So kita nampak ada contohnya ada collaboration untuk symposium di semester lalu antara banyak club juga, Indonesian Club, PKP, Pembina dan sebagainya. Kita nampak perkara tu dan JKHW sendiri kita kritik dan kita address tentang isu bajet yang bagaimana diberi kesan kepada wanita. Kita nampak usaha-usaha tu berlaku, tetapi macam saya cakap tadi, it can be a lot better sebab banyak diskusi itu berlaku dalam keadaan sangat stagnan dan one off. Mungkin ini juga satu trend yang kita nampak di UIA, in the sense that kita ada satu orang kata buat program sekadar program, bukan sebab goal oriented, tetapi memang just sekadar untuk ada proposal dan ada report, students dapat sedikit start point and then that's it. I think that kita perlu lebih tentang perkara ini, bagaimana seharusnya lebih memanfaatkan. Sebab apa, I personally think that universiti adalah satu platform yang sangat-sangat strategik, sangat baik untuk kita mengetengahkan dan mewujudkan usaha-usaha kebudayaan siswi. Sebabnya bayangkan ialah pool yang kita ada brothers, kita ada sisters, and all of us are actually studying or learning, dan kita menerima yang universiti itu selalu menjadi satu platform ataupun institusi yang bolehkan diskusi berlaku secara kritikal, objektif dan juga academically lah. So my point is that apa effort-effort yang berlaku di universiti, usaha-usaha pemberdayaan siswi berlaku tetapi masih boleh diimprove dan kita masih perlu berusaha ke arah masyarakat yang lebih boleh menerima universiti itu adalah satu platform yang boleh untuk berbincang tentang perkara begini. So yeah, I think that would be my response to this question. Kita perlu lebih banyak usaha, tetapi usaha tu ada, cuma perlu lebih masyarakat open, masyarakat kampus open tentang perkara ini untuk dibincangkan secara akademik dan secara kritikal. Betul. Contohnya macam tadi kan, David Pin tadi. Dia adalah satu usaha ataupun inisiatif yang memberi long term impact instead of one off yang macam Izzah sebut tadi. So benda ni actually tak boleh datang daripada satu pihak. Contoh macam satu kelab je yang nampak ataupun dua kelab je yang nampak, tapi kelab lain tak nampak ada agensi. So kita perlukan collective effort lah. Sebab tu yang kita perlu mainstreamkan this discourse, this discussion, so that semua orang nampak ini satu agensi dan we can make a collective effort in the policy making. Okay, so Husna rasa macam mana? Soalan yang sama tadi. Bagi Husna, sama jugalah dari segi universiti ni macam banyak lagi collective effort yang perlu untuk dibuat. Sebab kalau kita nampak sekarang, sebenarnya kita bukanlah susah nak berjalan. Cumanya the mentality ataupun stigma of how women empowerment works dalam diri kalangan masyarakat kita masih belum boleh diterima sepenuhnya. Macam mesti orang akan rasa kenapa perlu untuk ada benda ni, macam ini bukan ke feminism, macam ini bukan ke sesuatu yang ada mungkin setengah orang rasa tidak berpandukan syariah lah kot kan, sebab as if we are fighting for kita diletakkan satu level sama dengan lelaki, and rasanya benda ini adalah benda yang perlu untuk kita sedar sama-sama macam mana extreme feminism do exist, tetapi kita juga perlu untuk tidak terlalu confine diri kita dalam circle kita sendiri untuk memberdayakan, untuk empowering women means that kita kena terbuka untuk terima apa-apa kritikan and pembawakan selagi mana dia boleh untuk membantu and support women. Kita perlu untuk lakukan beberapa usaha. Mungkin stigma dan pesimism yang dari yang datang daripada masyarakat, especially mungkin dalam konteks ni masyarakat kampus, is actually
dia ingat usaha-usaha empowerment ni adalah usaha-usaha feminism lah, which is not. Dan benda-benda yang kita advocate, benda-benda yang kita suggest untuk adakan dalam policy making ni pun langsung tak kena, maksudnya langsung tak touch on benda-benda yang fundamental dalam syariah. Even kalau yang kita tengah advocate ni pun actually is for the benefit of women, dan benda tu sangat dituntut dalam syariah untuk memudahkan urusan manusia, untuk apa lagi, bila kita mudahkan urusan manusia dan benefit daripada manusia tu pun berlegar kepada manusia lain juga. So kita tak boleh ada pesimis tu lah, untuk kita sama-sama wujudkan apa yang panggil lah, wujudkan ni lah environment yang baik tu lah. Kena tengok in a broader angle lah kot. Kalau kita tengok benda ni negatif, so dia akan jadi susah untuk ada collective effort yang macam saya sebut tadi tu. Macam ni macam kita pula yang belas. Macam kita perlu nampak benda yang baik dari setiap orang punya sisi. So kita sentiasa kena ada sifat humble, kita nak belajar daripada orang walaupun kita tak setuju dengan orang tu, tapi kita kena belajar something lah, so that masing-masing boleh membangunkan masyarakat sivil yang baik. Macam tu lah. Okay, so untuk next question, ni untuk soalan yang ketiga ni untuk kedua-dua lah. Tadi Husna ada sebut tentang pemberdayaan siswi, tapi okey, sebelum saya lupa, kita macam mana kita nak memperkenalkan JKHW dengan lebih yang mendalam lah. So orang pun mungkin yang daripada bukan UIA dia nak tahulah apa yang JKHW dah buat ataupun JKHW sedang buat. So dia nampak ada urgency yang sama, so that dia boleh rasa ada sense of belonging yang dia pun sama-sama nak menolong JKHW untuk mengetengahkan isu-isu ni. Dan kalau ada contoh kan, macam JKHW ada effort, ada inisiatif nak buat tapi tersekat, mungkin disebabkan macam tadi kita bincang, ada stigma ke, ada rasa pesimis ke. So mungkin Husna boleh touch on sikit tentang JKHW. Okay, so macam mungkin ada orang yang tak tahu ataupun mungkin ada orang yang dah tahu, tapi untuk SEM ni dah kira baru tenure yang kedua JKHW ni betul-betul establish kan. However, Alhamdulillah kita dah buat beberapa banyaklah sebenarnya program. But untuk tenure ni kita dah ada 6 projek under JKHW. Among them adalah macam sekarang ni siri Caffeinated, and sekarang dah pun siri yang ke-9. So macam before this Caffeinated banyak menjalankan online advocacy. So apa-apa perbincangan yang focuses on women punya issues, kita akan kupas secara online dalam siri Caffeinated ni. And of course kita punya diskusi perbincangan sangat meluas. Anything that is related to women, macam contoh sebelum ni kita sentuh pasal dari segi perundangan. Kalau if you are a victim of sexual harassment, so ataupun jenayah rogol, so tu salah siapa. So kita juga akan discuss dan kupas dari sudut perundangan. Selain daripada tu, kita ada juga siri-siri Caffeinated lain yang sentuh tentang kekeluargaan ataupun self-improvement, macam wanita harus intellectual. Dan dalam siri Caffeinated ni juga kita buat beberapa siri bedah buku dan juga bedah movie. So basically all these series of Caffeinated adalah online advocacy yang kita open kepada public, so that kita boleh untuk teach and educate more on women punya issues. So itu adalah projek under JKHW. Selain daripada tu, kita juga ada Tafakuh Linisa. Tafakuh Linisa adalah satu siri diskusi juga, tetapi dia lebih kepada sentuh tentang isu usul fiqh wanita ataupun dari sudut spiritual dan tarbiyah. And baru-baru ni kita manage untuk buat Tafakuh Linisa, and Alhamdulillah banyak sambutan, lebih daripada 90 peserta. And topik Tafakuh Linisa tu berbincang tentang figura wanita dalam Al-Quran. So ini antara satu projek lain. Selain daripada tu, kita juga ada TOT. TOT adalah Training of Trainers. So Training of Trainers ni satu projek under JKHW yang bagi satu platform training
untuk member JKHW sendiri supaya lebih faham tentang women empowerment, supaya lebih faham tentang NGO yang berkaitan tentang women empowerment lah. So itu adalah prosnya ataupun kebaikan dan kelebihannya bagi sesiapa yang join JKHW, sebab kita memang ada satu training khas untuk member JKHW. Selain daripada tu, kita juga ada C-Week. C-Week adalah minggu wanita. Kita buat tu adalah annually, tahunan, sempena tahun Women International Day. So kita akan buat setiap bulan March. And sepanjang period ni, sepanjang C-Week ni, kita akan masukkan banyak program-program under JKHW. Contohnya contohnya yang lama punya C-Suite, yang the first C-Suite, kita manage untuk buat speakers corner untuk kehadapankan speaker-speaker wanita that talks about women punya issues globally ataupun locally. So banyaklah benda yang kita buat dalam C-Suite ni. Selain daripada C-Suite juga, kita ada projek terbaru which is Octa collab dengan JKHW. Octa JKHW collaboration dia lebih kepada mengetengahkan ataupun kehadapankan lagi siswi-siswi kita yang mahir dalam bidang penulisan. So sesiapa sahaja yang berminat dari bidang penulisan ni bolehlah untuk join kita orang untuk sama-sama collab dan bagi idea penulisan. And juga last kali projek baru yang kita mula untuk establish untuk tenure kali ni adalah Instagram JKHW sendiri, which is Sister Sanctuary, and insyaAllah akan di formally establish lah, nanti akan kita bagi page IG ni. So tu antara kita orang punya projek JKHW yang kita orang dah manage untuk buat. Yep. Ada orang Kak Nisa tanya Octa tu apa? Explain sikit tentang Octa. Octa adalah satu projek under jawatan kuasa akademik dan intelektual. Dia satu projek penulisan. So projek ni under jawatan kuasa lain membuat collaboration ataupun kerjasama dengan JKHW untuk sama-sama collab lah dari aspek penulisan, tetapi apa yang kita sampaikan adalah lebih kepada isu-isu yang mengetengahkan isu wanita. Itulah. So dia lebih kepada collaboration. Octa ni just project penulisan. Faham ke? Kalau tak faham nanti boleh tanya lagi. Okay. Okay, so basically ini adalah 5 projek utama JKHW lah untuk tenure kali ni. However, sekalipun macam tu, antara usaha lain yang JKHW cuba untuk buat untuk memberdayakan lagi ataupun menerapkan women empowerment adalah dengan cara penerapan budaya dalam member JKHW untuk turut serta in any kind of intellectual discussion, tak kisah diorang punya background apa. Maksudnya despite their differences in political views, despite their differences dari segi ideologi, kita akan sentiasa pastikan member JKHW kita join this kind of intellectual discussion, tak kisah perbezaan apa yang kita ada, supaya pentingnya benda ni untuk kita terapkan dalam member JKHW adalah supaya kita sama-sama boleh tak nampak perbezaan dan boleh untuk analyse thoroughly apa bezanya kita dengan mereka, dan kita boleh untuk membuat perbandingan sendirilah. So for me, this is the utmost important usaha effort yang kita cuba untuk terapkan dalam setiap ahli member JKHW supaya kita tak terlalu confined into our own circle and we can see the bigger picture of how women empowerment works, especially dalam mahasiswi sekalipun. So itu adalah dua benda lah yang JKHW cuba untuk lakukan dan usahakan untuk buat masa ni. Macam tu. Mungkin sikit lah. Mungkin ada cabaran tak sepanjang dengar tak? Macam lag. Dengar. Okay. Mungkin ada cabaran yang Husna and the team lalui sepanjang inisiatif-inisiatif yang cuba dilakukan atau nak dilakukan. Setakat ni, Alhamdulillah projek kita dari sudut Harmoni sendiri tak pernah ada, tak pernah, maksudnya macam tak adalah halangan yang besar pun untuk stopkan any kind of project yang kita cuba lakukan. Despite that, kita kena juga tengok macam mana pada awalnya JKHW di-establish pun sebenarnya ada banyak persoalan daripada orang luar sebab kita belum ada lagi JK yang fokus on this kind of issues.
dalam harmoni universiti lain sendiri and even harmoni pusat pun macam this is the first lah kan. And at first memang diorang akan persoalkan macam why do we need this kind of JKHW, betul tak? Macam kenapa perlunya kita dah ada ketua siswi, so apa pentingnya benda ni? So but however we managed to convince them and prove to them yang JKHW is a really relevant JK yang perlu untuk ada dalam setiap harmoni universiti dan harmoni persatuan-persatuan lain kan. Sebab inilah sebab bayangkan kalau tanpa ada JK yang seperti ini, kita susah untuk dapat satu medium atau satu platform yang betul-betul fokus tentang isu wanita, yang betul-betul focuses on realitinya sebagai siswi ni macam mana, macam diskriminasi yang berlaku dalam universiti. So sebab tu penting setiap persatuan untuk ada this kind of JK untuk betul-betul faham and letakkan masalah siswi adalah masalah yang betul and tidak boleh untuk dipandang begitu sahaja. So yeah. Okay, thank you Husna. Actually Husna ada satu sikit point tentang kenapa pentingnya ada JKHW ni. Ada dalam soalan yang next. Okay, ni so kita mula dengan Izzah dulu lah dan since tadi macam Husna cakap ada pandangan-pandangan yang sebegitu. Sebab ada yang cakap okay, kalau kita wujudkan sayap siswi ataupun sayap perempuan yang berfokus ni, seolah-olah kita sedang meletakkan siswi ni di tempat ataupun di kelas yang kedua lah. Sebab justificationnya adalah kita nak siswi ni compete sesama dia orang sahaja, macam another league. Okay, so dia siswi dan perempuan ni tak boleh compete dalam bigger league. Sebab bila ada macam mana, bila ada kehadiran siswi dan perempuan dalam bigger league ni, dia akan lagi menyebabkan contoh ada seorang wanita yang kompeten dengan seorang lelaki yang kompeten, so of course akan ada sentimen yang begitu. So ada orang justify it that way. So dia cakap siswi yang berfokus ni sebenarnya dia merendahkan lagi lah. So kalau dia dah empowered, why not join the bigger league lah, macam tu lah. So apa pendapat Husna dan Izzah? Macam nampak tak satu keperluan yang kita kena ada JK khas macam ni? Actually dia menaikkan lagi ataupun motivating lagi ke ataupun merendahkan lagi usaha tu? So mungkin boleh mula dengan Izzah dulu. Okay, so untuk respon kepada soalan ni, sebenarnya saya ada waktu AGM pada waktu JKHW ni dicadangkan untuk ditubuhkan dan ingat siapa yang tanya tu dia bertanya tentang soalan ni lah, kenapa kita perlu ada JK khas, kalau dah empowered tak perlulah, dan macam ada JK khas ni seolah-olah kita lagi meletakkan perempuan tu di kelas kedua ataupun last superior. So I had a discussion with one of my friends dan dia kongsikan satu analogi yang bagi saya analogi ni sangat clear, sangat mudah dipahami lah. Okay, so analogi dia adalah kita ada train yang ada coach wanita, dan kenapa kita ada train coach wanita adalah sebagai response to many sexual assaults ataupun sexual harassment yang berlaku di train, dan kita merisaukan keadaan wanita untuk travel, untuk commute to anywhere dalam keadaan yang tidak selamat. Jadi kita letakkan satu train coach yang khas untuk mereka. Tetapi ini bukan bermaksud kita nak cuba tutup permasalahan sexual harassment yang berlaku ataupun realiti yang sangat takut, iaitu memang berlaku sexual harassment di train, you know, yang public, tetapi orang masih juga berlaku perkara sebegitu. So this is not trying to show yang sexual harassment itu adalah satu isu yang tidak penting atau kita pandang sebelah mata atau kita cuba tutup dengan adanya train coach wanita itu. Tetapi dalam usaha untuk kita memberitahu ataupun mendidik masyarakat tentang bahayanya ataupun tentang the real issue of sexual harassment ini, dia adalah perjalanan yang panjang. Jadi kita perlu ada satu usaha sementara ataupun temporary measure yang kita letakkan, iaitu train coach wanita itu. So I think that analogi ni dah jelas yang mengatakan bahawa bukan wanita itu satu wanita atau siswi adalah kelas kedua, tetapi sebab bukan kelas kedua lah kita perlu adakan satu JK yang khas, sebab dalam keadaan masyarakat kita tidak boleh lagi carry idea ni forward. Dalam keadaan masyarakat kita tak boleh lagi bawa perkara ni. Contoh harmoni sendiri, I would agree yang harmoni belum bersedia lagi kalau kita tidak ada JKHW. You know, untuk harmoni tu sendiri memikirkan masalah siswi yang masalah wanita yang sangat
sangat diverse, sangat luas, and it happens globally. So perbincangan dan pemfokusan tentang masalah itu perlu dilakukan dengan tepat. So I would say JK itu sangat penting, tetapi kita tidak, personally untuk Izzah, kita tidak mahu JK Hewi ni ataupun mana-mana saja, mana-mana siswi ada untuk selama-lamanya, sebab itu menunjukkan yang masyarakat masih belum boleh carry this idea forward, even though guys or boys. So kita nak lelaki juga adalah manusia yang kisah dan manusia yang nak menitikberatkan tentang isu wanita, dan ke arah itu perjalanan itu panjang dan kita tak tahu sampai bila usaha kita ni, tetapi dengan harapan JK ni diwujudkan untuk ada wujud effort yang khas adalah untuk perkara yang lebih besar, iaitu kita nak one day perhaps masyarakat boleh carry this idea. Dan kita tahu yang sekarang masih belum. That's very obvious. Yeah, that would be my opinion. Betul sangat Izzah. Contoh, kalau saya boleh bagi contoh yang sama, contoh macam kuota 30% ahli parlimen perempuan di parlimen pun macam tu. Orang masyarakat terdidik, yes. Orang akan question benda yang sama, kenapa kena ada kuota khas untuk perempuan sedangkan kita menilai based on merit ataupun kompetensi. Tapi untuk capai 30% ni pun masih susah dan masih jauh lagi. Apatah lagi kita nak capai bilangan yang, kalau bayangkan kalau tak ada kuota tu lagi susah nak capai bilangan MP wanita di parlimen. So take it as temporary measure ataupun mungkin affirmative action, kita boleh kata, untuk capai impact ataupun matlamat utama yang kita nak capai, which is untuk mengadakan ruang yang sama antara perempuan dan lelaki. Macam tu lah. Kalau Husna rasa macam mana? Merendahkan ke ataupun dia sebenarnya effort yang kita perlukan untuk capai the ultimate goal tu? Pada Husna, bila ada mentaliti macam ni, macam okay, kalau kita ada satu bahagian ataupun satu cabang yang fokus on wanita je, macam kenapa wanita ni lemah sangat ke sampai nak kena satu benda yang khas kan? Benda ni sebenarnya macam biasa je sebenarnya kita dengar masyarakat fikir kan. Personally, Husna sangat tak setuju lah, sebab for me, apa salahnya untuk kita create a special task ataupun a special platform untuk wanita sama-sama mengambil langkah yang kolektif untuk naikkan potensial diri, untuk sama-sama support each other. Why is it so wrong in your eyes? So macam benda ni sangat perlulah, and especially macam tadi saya cakap, at this point of time kita still perlukan satu JK yang khas untuk fokus on this kind of issue, untuk sama-sama analyse and bantu mana yang perlu untuk dibantu. So back to the second question Kak Shakira, macam adakah JK Hewi ini satu keperluan ataupun tak? For me, kita kena dulu faham JK Hewi bekerja ataupun bertindak macam mana. So macam kalau mungkin kita akan baca JK Hewi is more to jawatan kuasa hal ehwal siswi, and mungkin pada orang luar sana yang baca hal ehwal siswi ni adalah satu JK yang cuma fokus on siswi punya petty issues ke, adalah orang yang handle data-data siswi persatuan masing-masing ke. But salah lah kan, of course. JKV is more than that. We are bigger than that daripada apa yang orang mungkin pandang JKV ni macam mana. So personally after join JKV for dah nak masuk 2 tahun lah kot kan, dah 2 tenure join under projek ni, I personally think that JKV adalah satu JK yang sangat-sangat diperlukan based on how it affected me in so many ways. For example, last tenure, saya merupakan satu member dalam research team. Dulu JKV ada satu research team that will buat research sama-sama and bincang dan discuss sama-sama tentang isu wanita. So bila saya join research team ni, and kita sama-sama discuss with each other, saya perasan yang banyak gila isu yang kita sangat tak tahu, padahal dia sangat related dengan kita as a woman.
kita bincang tentang period poverty, kita bincang pasal postpartum depression and other weird kind of stigma and taboo daripada negara-negara lain yang kita tak tahu, sedangkan dia melibatkan wanita. And macam mana dia boleh affected me is because I believe that there are so much more that we can do. However, we fail to do. We fail to make changes just because of our ignorance, just because of our lack of knowledge tentang isu-isu ni. So I believe that it needs to change. Benda ni perlu untuk diubah. Something need to be done and it need to be done as soon as possible to help women out there, to help other women. So the only thing that I believe a great platform yang boleh untuk make changes, to educate people, to advocate people on this kind of issues is by way of JKHW. Because for me, platform JKHW is the best platform untuk educate the public on isu yang kita susah untuk dapat, terutamanya dalam platform yang kita sentuh tentang universiti, tentang mahasiswi. Kita susah untuk dapat satu discussion yang global, yang sentuh tentang isu-isu yang besar, contoh pasal women representative in politics and such. I don't think this kind of discussion banyak didiscuss dalam platform universiti. So that is how I feel like JKHW is a really much needed JK yang perlu untuk diteruskan. Setuju. Sebab tu saya cakap awal tadi, macam mana kita pandang JKHW ni semacam ataupun setara dengan usaha-usaha aktivisme yang lain. Sebab kalau nak bagi contoh, kalau nak cakap kenapa kita perlukan JK lain yang dalam harmoni, yang JK khas, contohnya jawatan kuasa kesukarelawanan, sebab dia lebih berfokus dan benda tu lebih senang bergerak sebab dia lebih kolektif, suara dia lebih macam mana, lebih ramai, lebih didengari. So sebab tu kita perlukan JK yang maksudnya kita perlukan satu platform untuk kita bergerak so that orang nampak benda tu as an urge lah. Bila ramai yang suarakan, ramai yang berfikir, so baru orang akan rasa benda ni kita perlu do something and make something. Macam tu lah. So untuk round yang terakhir, untuk soalan yang terakhir, tapi before tu, yes. Boleh ke nak tambah? Serius. Okay. Sorry kalau internet ni because okay. So tadi Kak Husna ada mention tentang lebih kita study, lebih kita nampak yang there's so many issues, underlying issues yang kita tidak tahulah. Seolah macam bawang yang kita kena kopek satu lapisan, dia ada sangat-sangat kompleks isu tentang masalah yang berlaku pada dunia ni tentang wanita. And because macam this semester I take one class with Dr. Fatimah, and siapa yang kenal Dr. Fatimah Latas, I think that she's such an amazing advocate lah tentang perkara ni kan. So satu part tu yang beliau kongsikan dalam kelas adalah ada seorang wanita ni because of kekasaran yang berlaku dalam rumah tangga, dikasari oleh suami dia sendiri, dan dia tahu yang she has nowhere to run, tak boleh nak lari ke mana-mana sebab suami dia makan sentiasa tahu dia nak ke mana. Jadi dia menyurut dalam longkang di depan rumah dia sendiri daripada suami dia pergi kerja sampailah ke pagi, macam 3 pagi. So for that long dia duduk dalam longkang di depan rumah dia sendiri sebab dia rasa itu sahaja tempat yang dia boleh lari daripada suami dia, sebab dia tahu kalau dia pergi tempat lain suami dia akan tanya orang dan sebagainya, akan dapat cari. So bila suami dia dah pergi dan dia betul-betul yakin dia selamat, baru dia lari, dan at that time baru dia ada opportunity untuk lari yang betul-betul. Tapi for that hours dia sebenarnya duduk di situ dalam keadaan yang sangat lama, tunggu sebab takutkan suami sendiri dalam perkahwinan sendiri. And when we study child marriage juga, macam mana poverty tu berlaku, dan poverty dan wanita dilihat macam wanita ni sampai jadikan education wanita tu tak penting, kahwinkan je dia dengan mana-mana lelaki kaya. This is happening and sometimes we don't really know about this. Perhaps kita perlu buka mata dan keluar daripada bubble sendiri dan lebih kita faham kenapa perlunya JK dan kenapa perlunya sayap sisi macam ni lah. And I want to highlight that in today's session. Yes, mungkin sebab salah satu sebab lah yang kita tak nampak urgency, mungkin sebab kita tak turun padang kot. Kalau kita turun padang, kita akan nampak betapa relevannya JKHW sebab
isu-isu poverty, isu-isu kemiskinan ni dia akan saling berkait dengan identiti setiap orang tu. What more ada, kalau kita adalah seorang yang miskin, kemudian kita adalah kita seorang perempuan, ni lagi berkait, bertambah-tambah dia punya bebanan sosial terhadap diri dia. So untuk soalan yang terakhir, okay, before that mungkin nak remind participant, pasti kita boleh buka kamera lah, boleh ready untuk pakai properly. Okay, untuk soalan terakhir untuk Izzah dan Husna, maybe boleh start dengan Husna dulu lah kot. Harapan lah, boleh rangkumkan kesimpulan dan juga harapan Izzah dan Husna terhadap masyarakat kampus dan UIA especially, supaya kita sama-sama prihatin, sama-sama aware, sama-sama cakna, dan mungkin lepas ni kita dah boleh do something, at least dalam kita punya circle yang kecil. Macam mana kita menjadikan masyarakat lebih aware tentang isu-isu kewanitaan dan mahasiswi perempuan ni lah. Jadi boleh start dengan Husna sekali dengan conclusion. Okay, harapan Husna yang berfokus tentang women empowerment. My only hope is that kita sebagai women perlu untuk sama-sama empower other women as well. Benda ni, this kind of stigma will never change kalau kita tak try untuk preach to other people. And that is why it all goes back to the collective approach. Kita perlu untuk sama-sama make changes as much as we can in order to empower other women as well. So for me, jangan takut dengan perkataan women empowerment. Jangan takut dengan label feminist, because semua ni berbalik kepada kita. Mungkin pada setengah orang dia berbunyi ekstrim, tetapi it all depends on pembawaan dan juga gerakan dan juga kefahaman kita sendiri on how women empowerment works, on how real feminist works. And next, I hope that untuk siswi di luar sana yang mungkin bukan ahli harmoni ataupun universiti lain, try untuk cari satu persatuan ataupun satu gerakan or any kind of society yang ada satu matlamat dan juga goal yang lebih kurang sama, which is to empower women. Try untuk join diorang punya activity so that you can be part of it, so that you can participate and empower other people as well. So tak kisahlah what kind of persatuan or society you are in, try to make changes in order to empower other women. Never confine yourself in your own circle and try to understand how women empowerment works as a whole. And last but not least, I am also hoping that korang boleh preach to other people as well tentang women empowerment ni, on how it really works, and betulkan balik kefahaman diorang. If for some people refuse to understand how women empowerment works, kita lah yang kena betulkan balik diorang. Lepas tu berbalik juga kepada komen Aisyah yang tadi tentang negara kita dah terbiasakan diri tentang patriarki sistem dan mengambil masa untuk serapkan kefahaman, untuk terima wanita yang boleh untuk mampu bersuara. So sebab tu pentingnya untuk kita empower other people as well, untuk kita preach to other people. And of course benda ni tidak confine kepada wanita sahaja. Sebab tu bila kita cakap pasal women empowerment, yang akan terlibat bukan hanya golongan wanita. Dia perlu untuk bergerak bersama-sama dengan golongan lelaki juga untuk sama-sama membuat perubahan tu. So itu je lah kot harapan. So insyaAllah by the end of this talk ataupun this session, harapnya setiap orang ada jumpa satu platform yang sesuai untuk menggerakkan women empowerment. So bagi sesiapa yang di UIA, kami menerima ahli JKW yang baru, so apa-apa boleh PM. Yes, maybe orang, sebab itulah saya cakap yang kita discuss tadi, orang akan takut dengan women empowerment ni sebab dia tengok the extreme side. Kalau kita faham usaha ni adalah usaha untuk memajukan potensi seorang manusia, untuk mengangkat kemuliaan atau maruah seorang manusia, dia tak akan nampak the negative side dan dia akan rasa benda ni sangat relevan lah. Okay, so Izzah?
Okay, so kalau untuk kelasah kita wrap up semua, setujulah dengan Kak Husna tadi tentang perhaps ramai orang yang takut dengan perkataan women empowerment tu atas apa yang media portray, atas apa yang dibaca, apa yang berlaku di sekitar dia tu menggambarkan women empowerment sama dengan feminist, and feminist is something that is extreme. Tapi sebenarnya kita nak melihat manusia sebagai manusia, melihat wanita sebagai wanita, itu je yang kita nak cuba bawakan. Dan I think that kalau harapan Izzah sendiri, personally, I think I want semua pihak di masyarakat kampus tu lebih open macam yang saya cakap tadi. Di saat universiti seharusnya dimanfaatkan, digunakan dengan semaksimum yang habis untuk membincangkan, untuk kita mainstreamkan perbincangan tentang women empowerment. Kita tak boleh meletakkan limitasi ataupun menyekat okay, kita nak jemput siapa, kita nak dengar daripada siapa. Di saat semua orang ada dia punya POV dan semua orang ada dia punya own flagship ataupun kemahiran tersendiri lah dalam advocating this issue. So sama-sama belajar. Dan yang kedua adalah bagaimana I think we should be normalizing discussion even more, terutamanya dalam kalangan brothers ataupun lelaki, dalam tidak kisah dalam harmoni atau dalam segala platform yang semua datang daripada mana ni sekarang, cuba normalizekan dan melibatkan lelaki juga untuk tahu tentang apa sebenarnya yang berlaku. Hakikatnya mungkin kurang perbincangan itu yang buatkan mereka tidak faham dan tidak jelas apa yang kita sedang cuba bawakan. And kita perlu selalu, I think, ingatlah yang tugas kita sebagai mahasiswa bukan sahaja belajar tetapi betul-betul mengambil nilai-nilai dan segala mutiara dalam universiti itu sendiri yang bagi saya sangat banyak lah sebenarnya. Kalau dekat harmoni pun banyak, dan in general di UIA sendiri dan di kampus anda boleh wujudkan usaha-usaha yang tersendiri untuk kita berdayakan wanita, empowering women and sisters. So yeah, that would be my point. Okay, so untuk sesi daripada panelis kita dah habis. Panelis dah menjawab semua soalan. So kita dah sampai ke sesi perbincangan 2 hari lah. So kalau siapa-siapa yang ada soalan ataupun nak bagi point of view dia ataupun dia nak tambah, bolehlah. Sama ada letak di ruangan chat ni ataupun boleh unmute mic dan intro diri sendiri sikit. Okay. Sebab tadi saya tengok ada yang nak tanya soalan. Suka dengan Kak Nasibah punya ni. Boleh ke cakap macam tu? Kak Nasibah ada. Kak Nasibah. Kak Nasibah cakap women empowerment ni akan menambahkan Izzah diri muslimah. So from point of view as a mother, from point of view Kak Nasibah lah, bila ada empowerment, regardless they work or stay at home mom, semuanya akan rasa mereka punya peranan pada masyarakat and ada zawati. Yes, sebenarnya empowerment ni kita bukan bercakap tentang kerja ataupun stay at home. Sebenarnya dia tentang choice. Kenapa dia buat choice tu, dia faham tak, dan choice tu tidak di influence oleh siapa-siapa. Tu yang kita boleh define ataupun kita kena faham empowerment from that point of view. So kalau dia rasa dia nak duduk rumah, dia nak educate anak-anak dia, tapi dia ada sebab kenapa dia buat macam tu, then she is also empowered as much as orang yang bekerja. Macam tu lah. So sebab tu kita kena faham daripada zaman universiti lagi, so that nanti bila kita dah kahwin, dah ada anak, dah ada family, we are empowered so that kita tak di-influence oleh siapa-siapa bila kita buat decision dalam rumah tangga tu lah, especially. So lagi siapa yang ada soalan? Siapa ada nak tambah ke apa-apa? Sebab kita ada 50 participants. Benda ni actually tak best kalau one way discussion. Kalau siapa-siapa tak setuju pun boleh, silakan. Ini platform untuk kita berbincang lah. And mungkin kita boleh bawa ke next discussion. I mean the disagreement tu kita boleh bawa ke next discuss. Tak kita? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yes. Boleh kenalkan.
Nama saya Siti Hurun Ain, dipanggil Hurun. Saya ada satu soalan kepada mana-mana panel lah. Tadi saya cakap tentang jangan letak limitasi kepada sesiapa sahaja kita nak jemput, betul tak? Apa yang maksudkan tentang limitasi yang panel sebutkan sebentar tadi? Terima kasih. Okay, mungkin Husna dan Iza ke Iza dulu dan Husna ke Iza sahaja. Kalau saya boleh tambah lepas ni, maksud limitasi untuk harmoni sendiri, we believe that tidak ada, maksudnya selagi mana kita ada satu nilai yang kita boleh ambil daripada panelis tersebut, dia ada credibility untuk berkongsi tentang suatu perkara, kita boleh berbincang tentang perkara tersebut dan on that field. Tidak, jelas ke kalau saya cakap macam tu terus? Selagi mana kita tahu yang kita boleh berbincang tentang sesuatu perkara, boleh ambil manfaat daripada apa yang dia nak kongsikan, yes, we would be very happy to be discussing with that panelist. Okey, jelas. Terima kasih. Tak adalah tambah pun, tapi macam nak share, one of my pegangan is that when it comes to knowledge, never limit yourself. Tak kisahlah orang tu siapa pun, what kind of background they have, never limit yourself. As long as diorang ada satu point kita boleh ambil, as long as ada ilmu yang kita boleh ambil, try untuk dapatkan ilmu tu seboleh mungkin. And maybe after that baru kita boleh analyse whether bersesuaian ataupun tidak dengan pegangan kita. Macam itulah. So sebab itulah jangan pernah limitkan diri kita when it comes to ilmu. Okay. Betul. Sebab tu bila belajar ni kita kena ada rasa humble, kita kena belajar daripada semua orang walaupun kita tak setuju dengan dia, sebab of course semua orang walaupun kita tak setuju akan ada satu point yang kita boleh belajar, sebab Tuhan cipta manusia ni untuk kita saling belajar lah daripada orang tu. Kalau saya boleh share, semalam saya ada buat review buku ni, If the Oceans Were Ink ni. Saya tak nampak lah If the Oceans Were Ink. Buku ni saya cuma nak highlight part attitude si Carla Power ni. Carla ni seorang yang dia hidup di American, dibesarkan oleh mak ayah yang very secular, very liberal. Mak dia memang feminis pekat lah. Tapi dia ada willingness tu untuk belajar daripada Syekh Akram Nadwi ni. Sebab Syekh Akram Nadwi ni seorang yang bersifat tradisional, dari aliran tradisionalis lah, sebab Syekh dapat pendidikan di Pakistan. So dia nak belajar sebab dia kata selepas tragedi 9/11 tu, dia kata that's it. Media terlalu portray banyak sangat yang negatif tentang Islam. Dia tak boleh biarkan diri dia hanya rely kepada media sahaja untuk dapatkan maklumat tentang Islam. So dia nak belajar daripada Syekh Akram ni tentang Quran. Sebab tu buku ni nama If the Oceans Were Ink, sebab dia inspirasi dan adaptasi daripada surah Al-Kahfi yang analogi Allah tentang pen dan juga dakwat dan juga laut tu kan. Nak cakap betapa dia humble-nya, kalaulah dia ada rasa negatif, dia ada rasa pesimis, dia tak nak belajar dengan orang Muslim pula tu. Dan Muslim West, kalau dengar orang yang belajar pada madrasah, of course first thing first dalam mind dia adalah konservatif. So kalau dia ada dah label macam tu, dia tak akan belajar dah daripada Syekh Akram Nadwi. So bila dia belajar daripada Syekh Akram Nadwi, dia cakap dia banyak sangat dapat perspektif baru tentang Islam. So macam tu lah juga dengan kita. Kalau orang lain pun boleh ada open heart, open minded untuk belajar daripada orang yang berlainan point of view, apatah lagi lah kita yang sangat dituntut untuk rendah diri apabila nak belajar something daripada orang. Itu je lah. Dia lebih kepada attitude, lebih kepada sifat kita, macam mana kita nak ambil manfaat daripada setiap orang. Kita before tu, of course lah, before engaging and discussing tu, kita of course kena ada jati diri and prinsip yang kuat lah sebelum kita engage. Tapi tak bermakna itu penghalang kepada kita punya network dan juga discussion. Itu je lah nak tambah sikit. Assalamualaikum, boleh tambah sikit? Ya, silakan. Boleh kenalkan diri sikit?
Fatimah Muhammad, student Quran Sunnah lah di Kak Fatimah. UIU. Sorry Kak Fatimah. Sorry, keadaan tidak mengizinkan lah untuk buka video sekarang. Okay, sumbernya memang sangat tertarik lah dengan discussion ni dan saya sendiri rasa betul kita kena ada kita punya own narrative lah. Sebab kita sendiri as Muslimah, kita tahu bahawa dalam Islam sebenarnya women are very empowered kan. Dan dalam kita open kepada discourse dan sebagainya, ialah maksudnya kita ada kita punya own narrative dan dalam masa yang sama kita tidak boleh menjadi terlalu maksudnya macam kita melabelkan semua bentuk feminism tu sebagai satu bakul sebab feminism itself ada banyak spektrum kan. Even ada orang claim dia Muslim feminist lah apa semua ni kan. Okay, so tapi saya nak sebut dari perspektif kita lah as sebagai orang seorang Muslimah kan. Sebenarnya memang betul dalam kita berhadapan dengan banyak naratif yang lain, kita sendiri kena very strong lah dengan basic agama kita sebabnya especially benda-benda berkaitan dengan kita punya masdar lah which is Quran and Sunnah kan. Sebab apa saya nak bagi contoh dalam bidang hadis ni kita ada satu entire tradition ataupun satu entire field yang dinamakan mushkil al-hadis, hadis-hadis mushkil lah. Di sini kita memang akan discuss hadis-hadis yang nampak macam muskil lah, ada masalah. Contohnya bertentangan dengan akal ataupun contohnya hadis-hadis yang orang tak mampu nak faham dan dia mentafsirkan sebagai merendahkan wanita lah. Contohnya macam hadis kata wanita dicipta daripada tulang rusuk kan. So it is an entire field of knowledge yang sebenarnya kalau kita tahu, kita tidak akan rasa bahawa Islam ni intimidate woman ataupun Islam ni tidak empower woman atau kita ada salah faham lah kan. Okay, satu lagi contoh yang nak bagi. Contoh dalam tradition yang biasa orang akan petik lah. Dia akan kata bercerai ni menggegarkan arasy Allah. Sebenarnya itu adalah hadis yang sangat-sangat dhaif dan even ada ulama yang kata hadis tu maudhu' lah. Dan pernah jugalah orang cakap kan, dia kata macam mana kalau saya bersabar dengan suami saya yang very abusive sebab saya nak jadi macam Asyah, isteri Fir'aun. Maksudnya kat sini, bila kita dengar kan orang di luar mungkin dia akan kata ini adalah satu bentuk menunjukkan Islam ni agama yang merendahkan wanita, tapi sebenarnya benda tu stem from orang tu sendiri punya misunderstanding lah tentang our tradition kan. And satu lagi yang biasa orang sebarkan, dia kata perempuan yang meredakan suaminya berpoligami tu akan dapat ganjaran payung emas kan, which is sebenarnya itu memang hadis palsu 100% lah, which tak datang pun daripada Nabi kan. So banyak benda yang orang misunderstand tentang our religion ni, sama ada salah interpret, salah faham, dia ingat tu hadis tapi sebenarnya adalah benda palsu lah. So in the end memang kita kena have a solid foundation lah dalam kita punya religion dan daripada situ kita boleh tackle lah all the narratives and kita boleh come out with our own narrative lah kan. Tu je, wallahualam. Setuju Kak Fatimah, memang kita kena kuatkan basic sebab yes, benda ataupun topik yang kita discuss ni sangat luas spektrum dia, dari segi sosiologi, dari segi agama. So sebelum kita nak bercakap tu first kita kena check dulu lah dari sumber yang betul. Guru yang kita nak belajar tu pun kena cari guru yang betul sebab bila guru, maksudnya bukan nak cakap ada guru yang salah, guru yang betul, tapi kita kena confident dengan orang yang kita nak belajar tu. So benda-benda macam ni sangat tricky. Tapi usaha yang kita jalankan ni of course especially daripada JKHW, kita sebolehnya tidak akan menyentuh benda-benda yang tricky ni lah sebab bukan kepakaran kita pun untuk discuss unless kita bincang secara akademik. Apa yang kita nak discuss ataupun kita nak mainstreamkan tu lebih kepada effort-effort yang universal ataupun usaha-usaha yang semua orang boleh dapat benefit daripada dia, so that kita tidak terlalu membincangkan benda-benda yang Ana mungkin boleh kata sebagai akan mengelirukan lagi kot. Begitulah. Okay, itu je lah. Sekejap nak baca dekat box ni. Yes, betul. Nanti kita buat sebab tu kita kena ada perbincangan 2 hari ni so that contoh macam Myra Aris cakap best kalau kupas benda-benda macam ni. So next cafe later Kak Fatimah boleh share lebih detail tentang topik ni, tentang hadis sahih tentang wanita sebagai eye opener untuk stigma-stigma masyarakat.
Uh, Kejap ya. Ifa tanya Kak Fatimah rasa perlu ke ni soalan untuk Kak Fatimah. Soalan untuk participant. Tapi best lah engaging. Kak Fatimah rasa perlu ke yang join the mission yang berdepan dengan spektrum yang berbagai ni orangnya adalah foundation agama yang sudah strong. Kak Fatimah calling for Kak Fatimah. Macam mana, apa dia punya soalan? Kak Fatimah rasa perlu ke orang yang join the mission yang berdepan dengan spektrum ni, especially dalam benda-benda topik macam ni lah, orangnya adalah orang yang ada foundation agama yang strong. Okay, saya rasa kita semua masih dalam proses belajar kan, dan benda tu sangat subjektif lah. Maksudnya bila kita nak ukur sejauh mana kita dah ada foundation yang strong tu, okay. So pada saya, penting untuk kita open ourselves to all these discourses lah. Maksudnya betul macam yang kalian cakap semua tadi, not to limit ourselves lah supaya kita tak dalam satu tempurung sahaja. Tapi dalam masa yang sama sangat penting untuk kita keep on proses belajar, mendalami ilmu agama kita sendiri juga, dan dalam masa yang sama kita ada orang-orang yang kita boleh refer lah, pakar-pakar yang kita boleh refer kan. Dalam apa jua field dia ada ahli dia kan. So kita merefer tu sangat penting sebab kita pun tahu kita dalam proses belajar. Jadi kita always rujuk dan tabayun dan sebelum kita buat apa-apa keputusan lah. Okay, wallahualam. Setuju. Okay, mungkin yang lain nak tambah pendapat, soalan. Ainul ada soalan. Ainul Hayati dalam komen chat box. Sorry. Sekejap ya. Terlepas pandang. Sekejap. Ainul nak tanya kepada, tak apalah saya buka dulu soalan. Nanti Husna dan Izzah sama-sama jawab. Apa cara terbaik untuk kita jalankan inisiatif ni? Perlukah kita bersikap lantang ataupun kita perlu sentiasa mencari cara yang menyedapkan hati mereka-mereka yang sentiasa ingin mencari kelemahan seharmoni ni? Mungkin siapa nak jawab dulu? Apa definisi lantang maksudnya? Itulah, mungkin maybe orang choice of words tu penting. Tapi lantang, maksudnya jadi lantang ni semua orang dituntut untuk menjadi lantang. Kita kena speak up lah untuk benda yang kita rasa benda tu tak betul. Tapi choice of words tu penting. Dah kot. Bagi saya, sebab tak baca soalan ni tadi terkeluar, untuk menjadi lantang atau tidak, kalau maksudnya adalah untuk jadi orang yang outspoken atau tidak, kita akui yang semua orang ada preference yang tersendiri. Perhaps dia lebih selesa untuk kongsi dengan circle yang small, as long as dia menyebarkan apa yang dia faham tentang women empowerment, that is okay. Tapi ada orang yang dia lebih prefer, dia nak capaian dia lebih besar, dia nak lebih reach ramai orang. So dia boleh untuk contohnya buat vlog dekat YouTube, cakap Husna. So macam bolehlah dia nak buat begitu. I think kita tidak perlu terletakkan macam satu black and white lah. Yang perempuan ni kalau nak jadi orang yang advocate tentang perkara ni, kena jadi lantang yang kena publicize diri kita sebagai seorang advocate. I think it's very very wide and very flexible. As long as bawa perubahan pada small circle kita pun, untuk Izzah personally, itu dah bagus dah. Dan untuk menyedapkan hati pihak-pihak lain tu, at the end of the day, kalau Izzah personally, kita tak akan pernah dapat memuaskan hati semua pihak. Semua orang ada preference dan ideologi yang berbeza, view yang berbeza. So tak perlu pun kita untuk menerangkan pada semua orang macam kita buat ni, kena faham, lepas tu pastikan dia faham, macam tu kan. I think at the end of the day, semua orang ada preferences sendiri, dan akhirnya kalau dia memang meletakkan satu limitasi untuk dia tak nak faham pun, memang dia ignorant untuk faham tentang apa-apa perkara pun, apa yang kita bawa, tak ada gunanya juga untuk kita berusaha nak menyedapkan hati dia. Kalau Kak Husna? Setuju dengan Izzah. Semuanya berbalik kepada preference orang tu sendiri, and maybe macam Ainul boleh terangkan lagi. Dia cuba kepada siapa yang kita nak kita nak siapa yang ubah, faham tak? Macam okay, kalau kita nak macam ni, university make changes, macam perlu ke untuk kita membuat riot
tidak kan, macam boleh ada je cara lain. So it all depends on what kind of initiative that kita nak approach, and sebaiknya kita cuba untuk sesuaikanlah dengan inisiatif yang kita nak tu. Mungkin bukanlah mungkin, maksudnya being lantang or loud would be the last option kot. So supaya kita sesuai lah untuk apa yang kita perjuangkan. Tapi actually, saya personally rasa lantang ni tak semestinya lantang di ruang public tau. Dia boleh jadi lantang dalam small circle, dia boleh jadi lantang dalam family. So, depends lah, yes, balik kepada preference masing-masing, siapa audience ataupun siapa yang dia nak ubah dulu. Kalau dia rasa selesa untuk jadi lantang dalam public, so go for it lah. Tapi ada orang dia nak ubah dia punya small circle dulu, so itu pun boleh dikira sebagai lantang sebenarnya. At least dia speak up. Macam tu. Okay, next soalan Umi Khairunisa agak panjang. Soalan Umi adalah, apa kayu ukur seseorang perempuan itu telah benar-benar mencapai kata berdaya tu? Sebab aspek yang kita nak sentuh dalam pemberdayaan wanita ni sangat banyak. Contohnya macam empowerment dari segi kefahaman agama, empowerment dari segi policy making dan sebagainya, di mana memang mustahil untuk seorang perempuan tu mencapai ke semua aspek empowerment tu. Mungkin kerana women empowerment tu sendiri adalah proses yang berterusan ke macam mana? Siapa nak jawab? Rasa macam ni dah jawab dengan tu. For me personally, Izzah percaya yang dia proses yang berterusan dan tak perlu nak jadi semua, sebab impossible untuk manusia jadi semua. Untuk menjadi seorang yang contohnya fakir dalam agama dan masa yang sama dia seorang yang lead atau dia macam-macam, I don't know, is it pessimist or that's the fact of life yang kita tidak akan boleh dapat jadi semua. Untuk Izzah, saya percaya yang dia proses lah, proses yang berpanjangan, dan apa-apa sahaja usaha yang membuatkan kita rasa empowered, kita dipertingkatkan potential diri, dapat capai potential diri yang maksimum, I think that is already empowered. Kalau kau kalau dari segi mendefinekan sampai mana kita dah capai level women empowerment tu, macam tak bolehlah kita samakan setiap individu dengan individu lain kan. Setiap individu ada dia punya level of empowerment masing-masing. Dia setengah orang dia akan rasa cukuplah empowered bila mana dia diberi pilihan untuk tidak bekerja. Tapi individu lain mungkin dia tak rasa itu empowered. Dia rasa empowered adalah bila mana ada definisi lain lah kan. Cumanya for me personally, I think I will feel empowered when I can make the choices tanpa perlu fikir about my gender. Macam, faham tak? Macam contohnya macam saya dihalang untuk melakukan sesuatu perkara hanya disebabkan gender saya. Satulah. So for me honestly, kita takkan capai this level of empowerment selagi mana ada this kind of stigma lah kot. Soalan daripada Kembara Ilmu, saya tak jelas sebenarnya. Saya sendiri tak jelas dengan soalan ni. Sebab dia cakap boleh jelaskan semula fokus kepada tajuk pemberdayaan siswi. Ni soalan ataupun respon kepada jawapan-jawapan yang kita bincangkan ni. Kat permintaan, sekejap, nak ulang apa Saya tak clear sangat. Nak minta panel untuk ulang balik tentang apa? Macam tu. Ke dia nak tahu secara general hari ni tentang apa? Macam tu ke? Ataupun tak tahu, sebab kalau saya baca ni dia macam lagi tak mencapai persoalan tentang pemberdayaan siswi ke? Macam tu. Dia kata dia nak tahu secara general. Okey, mungkin boleh ulang baliklah point apa yang kita cakap sebagai pemberdayaan siswi dalam campus.
Kak Husna nak go dulu. Okay, kalau untuk kembali ilmu, apa yang kita kongsikan tadi adalah tentang bagaimana okay, ni secara general kita wrap up terus adalah antaranya disentuh tentang bagaimana stigma ni akan lama ada dalam society dan dia akan ambil masa yang lama juga untuk tinggalkan society itu sendiri. So perlu usaha yang sangat banyak, usaha yang berterusan sebab banyak layers yang kita perlu kupas sama-sama. Yang kedua, perhaps orang yang tidak jelas tentang kenapa perlunya JK siswi ataupun JK yang khusus untuk kata tentang wanita adalah kerana dia tidak tahu betapa kalau kita ada JK yang khas, dia lebih, usaha tu lebih berfokus, lebih dapat capaian yang lebih kerana kita memang ada satu JK khas yang memikirkan dan advocate tentang perkara ni. Dan dengan hakikat yang masyarakat kita belum cukup kompeten atau belum cukup lagi untuk bersedia untuk carry idea ini forward. Secara general itu kot yang saya nak kongsikan. Kalau Kak Husna? Kita conclude okay. Kalau based on jawapan saya tadi adalah kita boleh untuk capai this kind of women empowerment once we make a collective effort, be it with other society, be it with other people, and at the same time kita juga perlu collective effort bersama dengan gender lain, which is lelaki. And semuanya bermula daripada kita bila mana kita decide untuk preach the same thing to others. If we decide to make changes, then kita juga kena buat changes dekat orang lain. So this is the only way out kalau betul kita fokus on women punya issues. Kalau betul kita nak orang cakna tentang isu wanita, kalau betul kita nak orang cakna tentang stigma yang berlaku dari sudut politik, dari sudut kekeluargaan, macam mana orang portray a wife. So semua ni perlu untuk di-preach kepada orang lain. Only then this kind of stigma, only then this level of women empowerment boleh untuk kita capai. Macam Okay, kita sekarang ni pukul 10.21. Kalau nak tambah lagi soalan pun boleh. Kalau nak, kalau tak ada pun macam cukup-cukup lah untuk kita punya period of discussion ni. So ada lagi ke soalan, bincangan? Ataupun tengah type lagi ke? Saya tunggu 1 minit untuk sesiapa yang mungkin tengah type soalan dekat chat box tu. Personally saya rasa apa yang kita bincangkan ni patut saya rasa rugilah pula untuk buat close session macam ni sebab semua orang patutnya dengar apa yang kita discuss hari ni. Sebab benda-benda macam ni lah, macam stigma, macam ketakutan yang unnecessary tu kan, kita yang menciptakan ketakutan tu sebenarnya. Kalau kita faham kenapa kita buat ni, then kita akan nampak benda ni biasa je. Tapi sebab media, yes of course, sebab media dan sebab golongan-golongan tertentu juga, contoh yelah tak semua gerakan tu perfect, orang-orang yang menggerakkan tu pun ada flaws dia. So bila kita tengok kelemahan dan flaws orang yang menggerakkan tu, kita terus chop semua effort-effort yang seumpama dengannya ada masalah yang sama, sedangkan tidaklah. So kunci kepada aktivism ni sebenarnya belajar dan kerendahan hati lah untuk explore. So aktivism ni sangat luas, very luas, very wide lah dia punya spectrum tu, of course. Dan macam tu lah, kita kena, benda ni proses yang berpanjangan. Kalau bukan generasi kita yang dapat solution pun, at least kita buat untuk future generation. Saya rasa macam tak ada. Okay, book suggestion untuk women empowerment sisters. Izzah dan Husna? Untuk kata beberapa tak adalah, tapi my current reading is tajuk dia tak bawa pula, women speak kan di warna oren. Tak apa, nanti I akan bagi tahu dalam group. This women speak is a compilation of women leaders all over the world punya speeches.
which I find it very inspiring sebab bila kita cakap pasal women empowerment ni, benda ni dah diperjuangkan beratus tahun dahulu. Tak ada beratus tahun, maksudnya macam daripada dulu lah, macam orang nak stop women slavery, orang nak bagi wage yang sama, gaji yang sama terhadap wanita. So benda ni semua memang dah lama. So kita boleh nampak macam mana sejarah pemimpin-pemimpin wanita cuba untuk lakukan perubahan, and this particular book adalah compilation kesemua speeches diorang. Macam mana based on diorang punya speeches boleh untuk gerakkan hati masyarakat lain untuk berubah sama-sama. So I would really recommend this book if you are looking for motivation ataupun cuba untuk mencari semangat untuk perjuangkan pasal women empowerment. So nanti I boleh share dalam group ke apa. Kalau untuk Ya betul. Iza, She Speaks by Cooper A. kalau untuk Iza, A Thousand Splendid Suns. I don't know why, but I think that book is very, very beautiful. Tentang, siapa pernah baca ke kat sini? I think that's very popular lah. Ramai orang tahu tentang buku tu. Khalil Hussaini. Buku itu tentang basically pada waktu masih tengah war di mana cerita ni berlaku, dan ia tentang, dia fiction lah, dia bukan macam Kak Husna yang speeches of like yang actual leaders ke, dia fiction tetapi dia address bagaimana wanita dilihat dalam masyarakat, dan masyarakat Islam di I think Pakistan ke apa, tak pasti di mana, tapi memang Khalid Hussaini tu menulis tu based on tempat dia lahir lah. So ada satu part tu yang mana si watak utama ni dia merasakan disayangi dan empowered bila dia contohlah kan, dia orang kena pakai burqa semua tu, kena pakai hijab, burqa semua tu, dan kemudian dia rasa suami dia sangat menyayangi dia dan sebagainya. Tetapi sebenarnya underlying layers tu, wanita tidaklah dilayan dengan baik pun dalam household, sebab mereka memang ada satu patriarchy tu memang sangat jelas, memang. So dia macam ada contradiction of idea. Dia, at the same time dia rasa suami dia sayang dia sebab dia kena pakai sekian-sekian pakaian dan dia merasakan itu protected. Tapi at the same time layannya suami dia tu kepada dia membuatkan dia rasa macam sebenarnya macam mana wanita dilayan sebenarnya seharusnya dilihat. For me that will be a beautiful book. Dan kalau Kak Shakira pernah selalu post pasal Al-Muhaddithat, tak habis lagi, tapi I think that it's a great book as well, Al-Muhaddithat. Okay. Okay. Thank you Husna dan Iza. I think kita boleh stop kat sini lah kot, since sekarang ni dah 10.27. Kalau boleh saya bagi 3 words ataupun 3 key daripada discussion kita malam ni. First, kita jangan takut dengan usaha-usaha dan inisiatif women empowerment. Sebab kalau kita faham kenapa dan apa yang usaha women empowerment ni sudah berjalan, is totally different dan balik kepada diri kita lah. Macam mana kita define women empowerment tu. Second, kena berani preach kepada orang sekeliling. Sama ada dengan family ataupun small circle dengan kawan-kawan, so that dia berkembang dan dia akan menjadi collective effort. Sebab usaha ni of course akan berterusan sampai berpuluh-puluh tahun. Even usaha ni start sebelum kita lahir lagi pun, sebelum merdeka lagi, dan masih generasi kita masih continue untuk bawa women empowerment ni. So ada possibility untuk akan terus berlangsung sampai ke cucu-cucu kita punya generation. So don't stop, memang akan meletihkan, tapi inilah memang hidup kita untuk berbakti, untuk memperbaiki masyarakat kita yang choose kita punya field dan activism. Dan last sekali, kita kena ada sifat rendah diri dan sifat nak belajar daripada semua orang. Sebab usaha-usaha ni kita akan jumpa dengan banyak orang, banyak spektrum, so kita kena ada sifat tu lah, so that apa yang kita buat ni kita dapat improve, kita dapat belajar daripada orang lain, kita dapat insights yang baru. Okay, so itu je dulu untuk siri caffeinated yang pertama untuk semester ni.